Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan kita nak memberi fokus untuk waktu ini berkenaan dengan OKU. Di mana kalau kita telitikan 3 Disember setiap tahun merupakan sambutan Hari OKU di peringkat global, di peringkat antarabangsa dan kita tak boleh nafikan dalam Belanjawan 2024 banyak perincian yang diletakkan berkait dengan OKU. Pelbagai inisiatif, pelbagai peruntukan, termasuklah dari segi infranya, dari segi pendidikan dan akhirnya kita nak melihat dari segi pelaksanaan dan juga bagaimana ianya akan memberi impak dan mengubah kehidupan terutamanya kepada golongan belia OKU. Baik, bersama dengan saya di studio, saya berbesar hati bersama dengan saudara Muhammad Faiz Suhaimi yang merupakan Presiden Majlis Belia OKU Malaysia. Faiz, terima kasih kerana sudi datang ke Astro Awani. Terima kasih juga kepada Astro Awani di atas jemputan untuk sesi perbincangan dan juga kupasan topik pada hari ini. Ya, pertama sekali mungkin Faiz reaksi awal melihat kepada Belanjawan 2024 yang diumumkan. Apa respon Faiz terutamanya mewakili suara belia OKU, Faiz? Secara umumnya apabila kita melihat pada aspek Belanjawan 2024, Belanjawan Madani dibentangkan pada Oktober baru-baru ini, ianya secara ringkas dia meliputi setiap komponen dalam struktur masyarakat di negara kita. Daripada komponen kanak-kanak, awal kanak-kanak, remaja, belia sehingga kepada golongan warga emas dan juga dewasa. Jadi secara ringkasnya, setiap komponen-komponen itu yang menariknya bagi saya apabila kita melihat dalam aspek Belanjawan 2024 ni, setiap perincian kepada setiap kategori umur itu turut melibatkan pelaksanaan dan dia fokus secara tidak langsung kepada golongan orang kurang upaya. Jadi itu satu perkara yang kita lihat sebagai satu penambahbaikan. Kerana sebelum ini dalam setiap aspek pembentangan belanjawan berkaitan dengan negara kita, aspek bagi sokongan terhadap golongan orang kurang upaya biasanya akan disebut di hujung-hujung. Sama ada dalam satu ataupun dua perenggan. Cuma kali ini hampir setiap pelaksanaan yang berkaitan turut melibatkan golongan sasar, golongan orang kurang upaya. Jadi ini mencerminkan bahawa bajet Belanjawan Madani yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada tahun 2024 tidak meminggirkan pelibatan golongan orang kurang upaya secara langsung. Kalau kita telitikan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan akan terus melindungi kesejahteraan dan mendaya upaya OKU untuk mandiri. Ini satu perkara ataupun mesej yang jelas yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Bercakap soal nak memberdaya, nak meningkatkan kemahiran dari segi latihan dan sebagainya, peruntukan 1.2 bilion ringgit diumumkan untuk membantu OKU seperti penjagaan OKU kronik terlantar, OKU tidak bekerja, elang pekerja OKU. 1.2 bilion ringgit ini, pandangan Faiz, adakah ia memadai, mencukupi? Dan sebenarnya jumlah 1.2 bilion ringgit pada bajet 2024 ini adalah hampir jumlah yang sama dalam bajet 2023. Hal ini kerana kita melihat ada beberapa perincian-perincian dalam bajet adalah satu perincian yang tetap daripada bajet-bajet sebelum ini. Sebagai contohnya daripada segi allowance sokongan penjagaan kepada orang kurang upaya, allowance pekerja orang kurang upaya, itu antara perincian-perincian yang tetap yang ada. Namun apa yang harus kita tekankan adalah apabila diwujudkan satu mekanisme ataupun orang kata apa, perbelanjaan khusus bagi membantu dan mengupayakan orang kurang upaya, itulah sangat penting. Hal ini kita melihat apabila di pihak kerajaan mempunyai satu komitmen untuk menyediakan satu peruntukan pembangunan. Bukan semata-mata peruntukan bersifat ke arah kebajikan. Jadi itu perspektif yang sangat penting. Kerana apabila kita melihat aspek-aspek membangunkan orang kurang upaya daripada aspek kacamata kebajikan semata-mata, jadi sini tidak langsung menjejaskan potensi pertumbuhan golongan orang kurang upaya tersebut. Hal ini kalau kita melihat jumlah orang kurang upaya yang berdaftar di Malaysia, kalau kita melihat pada statistik Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya daripada Ogos 2023, seramai 668,766 orang kurang upaya yang berdaftar. Namun jumlah itulah masih rendah berbanding dengan populasi yang dicanangkan oleh WHO, iaitu diunjurkan satu negara setidak-tidaknya populasi OKU di negara tersebut adalah sekitar 15%. Satu angka yang cukup besar. Bercakap soal pembangunan, saya suka apabila Faiz cakap bukan lagi soal kebajikan. Maksudnya bukan kita nak meminggirkan kebajikan, tetapi pada masa sama pembangunan itu perlu diteruskan dan ditingkatkan oleh kerajaan. Pandangan Faiz, fokus kepada pembangunan. Banyak peruntukan untuk usahawan ada,
untuk membangun perniagaan, untuk pendidikan dan sebagainya secara keseluruhannya. Bagaimana Faiz melihat bahawa peruntukan pembangunan mendaya upaya, adakah kita di landasan yang tepat menerusi belanjawan ini meletakkan bahawa Malaysia kita berada di landasan yang tepat untuk memberdaya, meningkatkan peranan OKU di Malaysia ini? Faiz. Kita melihat setiap usaha-usaha yang dilaksanakan sekarang adalah satu usaha berterusan. Ya. Bermula daripada semenjak Akta Orang Kerohan Upaya itu diperkenalkan pada tahun 2010 sehingga kini lebih kurang 13 tahun. Ya. Setiap inisiatif pembangunan kepada golongan orang kerohan upaya itu diperkenalkan dari segi bajet, satu bajet ke bajet yang lain setiap tahun. Ya. Namun kita melihat bahawa apabila fokus sebagai contohnya dalam bajet 2024 memberikan penekanan sebagai contohnya diwujudkan sebanyak program latihan badani iaitu di bawah Asia Corp, di mana program OKU Training Enhancement Program ataupun program latihan madani diberikan kepada golongan orang kerohan upaya untuk melatih dari segi aspek kemahiran mereka, daripada aspek micro credential kepada golongan orang kerohan upaya. Itu satu perkara yang wajar diteruskan, dan juga pada masa yang sama juga kita melihat daripada aspek pembangunan pendidikan itu juga turut diberikan penekanan, di mana dalam bajet 2024 sebanyak 30 juta peruntukan diberikan untuk membangunkan sokongan pendidikan khas. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini, selain daripada memberikan sokongan pendidikan khas, kita juga melihat bahawa aspek untuk berkaitan dengan membangunkan orang kerohan upaya itu, kita tidak lagi melihat kepada kemenjadian OKU itu tidak lagi kepada semua soal-soalnya kepada allowance semata-mata. Ya. Dan kita tidak menafikan dalam bajet 2024 ada peruntukan, kenaikan peruntukan bagi pelatih PDK. Iaitu daripada sebelum ini mereka menerima allowance sebanyak RM150 sebulan. Ianya ditingkatkan kepada RM300 sebulan, dan allowance ini akan memberikan kesan positif kepada lebih kurang 18,000 pelatih PDK di negara. Tapi apa yang kita lihat di sini, itu adalah salah satu allowance yang berbentuk cash transfer direct kepada mereka. Tapi indirect cash transfer ataupun cash transfer yang progresif ini adalah satu perkara yang wajar diteruskan. Ada banyak yang kita lihat di sini, dan ini adalah satu perkara yang membuktikan bahawa kerajaan mempunyai komitmen untuk membawa golongan orang kerohan upaya ke peringkat satu pembangunan yang bersusun. Cuma cabaran di peringkat pelaksanaannya adalah adakah inisiatif ini juga disambut di peringkat kerajaan negeri yang tertentu. Itu pertama. Dan yang kedua, apakah inisiatif bawah kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan. Kita jarang mendengar sebenarnya inisiatif-inisiatif pada kerajaan tempatan. Kita selalu dengar kerajaan negeri. Apabila belajar kerajaan negeri dibentangkan, ini jumlahnya sekian. Tapi inisiatif komuniti kerajaan turun ke bawah yang tu. ke bawah ini kepada golongan orang kerohan upaya sebagai contohnya apa? Itu perkara yang kita harus persoalkan, dan bagaimana untuk kita atasi jurang ini. Kerana kalau sudah tentu kita perlu teliti kepada 3 peringkat kerajaan itu, kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Dan sudah tentu di peringkat kerajaan tempatan itu sebenarnya yang paling penting, kerana mereka lah yang paling dekat dengan masyarakat, yang tahu apa masalah di akar umbi setiap kawasan ceruk kampung dan sebagainya. Itulah peranan PBT yang tahu bagaimana, dan juga mereka juga mempunyai data yang lebih terperinci sama ada individu itu berdaftar ke tak berdaftar sebagai OKU ke. Banyak sebenarnya data-data di peringkat PBT yang perlu difokuskan. Bercakap soal pelaksanaan, ini satu perkara yang cukup menarik sekali, kerana bukan sahaja melibatkan OKU tetapi banyak juga dasar-dasar dan juga polisi yang lain. Seringkali kita seolah-olah dimomokkanlah, kita sering dengar dasar dan juga polisi, pengumuman ini, tetapi akhirnya di peringkat pelaksanaan itu berdepan cabaran dan juga kesukaran juga dari segi pelaksanaan. Pandangan Faiz melihat kepada sebagai contoh inisiatif dan juga pelaksanaan pengumuman-pengumuman, adakah ianya bermasalah di peringkat pelaksanaan sahaja, ataupun mungkin masih lagi ada golongan yang tak nak ambil tahu apa yang saya dapatlah. So sikap yang tak ambil tahu ini juga adakah masih lagi berlaku dalam kalangan komuniti OKU terutamanya? Kita dapat melihat bahawa pertama, apabila kita membicarakan aspek berkaitan dengan dasar ataupun perincian tertentu yang dilaksanakan oleh kerajaan, tidak dinafikan Malaysia mempunyai the best dasar yang berkaitan dengan membangunkan pelbagai golongan, termasuk golongan orang kerohan upaya. Saya mengambil contoh, kita mempunyai dasar 1% bagi golongan orang kerohan upaya, yang di mana YB Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut memberitahu bahawa dasar 1% ini turut dikembangkan kepada golongan rentan yang lain. Tapi dalam aspek dasar 1% pekerjaan bagi golongan orang kerohan upaya, jika kita merujuk pada statistik yang dibentangkan, iaitu di bawah statistik
pekerjaan dan juga perburuhan orang kurang upaya, siri ke-35 bilangan 1 tahun 2023, sebanyak 0.3% sahaja jumlah orang kurang upaya yang terlibat dengan sektor perkhidmatan awam. Jadi masih kurang daripada 1%. Jadi kita melihat di sini, apakah kesannya, apakah puncanya, itu satu skop. Kita boleh melihat bahawa dari segi aspek, sebagai contoh untuk aspek pekerjaan, siapakah agensi ataupun organisasi yang berkaitan untuk melantik golongan orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam? Jadi ianya sebenarnya bergantung pada kementerian-kementerian yang berkaitan. Apa cabaran yang kita lihat di sini adalah ada kementerian-kementerian tertentu, agensi-agensi tertentu tidak memberikan kelonggaran yang munasabah untuk mengambil pekerja orang kurang upaya. Itu satu perkara, cabaran juga. Yang kedua, dari segi akses maklumat tersebut. Kita harus melihat bahawa akses maklumat, walaupun kita kata sekarang ni maklumat semua di hujung jari dan kita ada kebanjiran maklumat, pelbagai sumber maklumat yang kita boleh dapat. Namun, akses ataupun maklumat tersebut yang dalam bentuk boleh capai kepada golongan orang kurang upaya adalah masih terhad. Kalau sebagai contohnya, kita melihat bahawa kebolehcapaian web dalam bentuk yang boleh akses kepada golongan orang kurang upaya, apabila kita melayari laman web tertentu, maklumat-maklumat tertentu, bahkan untuk agensi kerajaan, portal di bawah agensi kerajaan, dalam sistem yang tidak boleh dicapai oleh golongan OQ, khususnya bagi OQ penglihatan. Jadi halangan-halangan ini juga secara tidak langsung membentuk blok untuk membolehkan maklumat itu sampai kepada mereka. Dan yang ketiga, kita tidak menafikan bahawa akan ada wujudnya isu-isu ketidakcanaan pada golongan yang tertentu di kalangan orang kurang upaya terhadap dasar inisiatif yang dimaklumkan oleh kerajaan kepada mereka. Melainkan kalau kita melihat, kalau sebarang pengumuman tersebut melibatkan sokongan kewangan, macam saya maklumkan, ada kenaikan allowance tertentu. Jadi di komuniti di kalangan orang kurang upaya, mereka meraihkan dan mereka melihat pada satu aspek itu juga. Tapi ada banyak juga aspek-aspek yang lain bila berkaitan dengan pembangunan orang kurang upaya. Ia ni beritahu, diterangkan, cuma maklumat itu tidak sampai kepada mereka. Jadi bagaimana solusinya untuk kita menyelaraskan di bawah orang kata kementerian ini, ada satu peranan pelbagai kementerian. Sebab saya yakin inisiatif untuk memperkasakan golongan orang kurang upaya bukannya jatuh kepada satu kementerian saja, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tapi ia melibatkan sektor merentas kementerian dan setiap whole of nation approach. Holistic approach. Setiap kementerian dia kena memastikan pertama website mereka dalam bentuk yang boleh akses. Yang kedua, sebarang program-program pelaksanaan yang mereka laksanakan kepada komuniti masyarakat perlu melibatkan elemen penglibatan orang kurang upaya. Dan apabila wujudnya penglibatan elemen orang kurang upaya, secara tidak langsung inisiatif dasar kerajaan yang berkaitan kementerian tertentu dapat disampaikan. Ya, betul. Bercakap soal dari segi memperkasakan OKU ini juga, kalau kita teliti peruntukan 30 juta ringgit diumumkan dalam Belanjawan 2024, iaitu untuk menggalakkan golongan rentan seperti OKU, bekas banduan, warga emas mendapatkan pekerjaan dan gaji bermakna melalui perluasan dasar 1% seperti yang Faiz sebutkan tadi. 1% peluang pekerjaan kepada OKU melibatkan golongan-golongan tadi, bekas banduan, warga emas dan sebagainya, melalui padanan pekerjaan My Future Jobs dan program MyStep. Golongan rentan yang mengikuti MyStep ini akan ditawarkan penempatan secara kontrak dengan allowance RM1,500 sebulan selama 6 bulan di pelbagai kementerian, GLC dan GLIC serta rakan-rakan strategik kerajaan. Dan Faiz, melihat kepada dasar 1% ini tadi, kita lihat bahawa kerajaan juga sukar untuk nak memenuhi kota 1% itu. Bagaimana pula dengan syarikat-syarikat swasta, kita nak perluaskan skop perbincangan kita ini. Kalau di syarikat-syarikat swasta, ada wujud diskriminasi lagi ke, atau apa yang mungkin menjadi penghalang kepada syarikat-syarikat untuk melantik lebih ramai OKU untuk bekerja bersama meningkatkan produktiviti syarikat? Ya, kita tidak nafikan bahawa dasar 1% orang kurang upaya itu telah dilaksanakan daripada 2010 sehingga kini, lebih kurang 13 tahun. Dan jumlah orang kurang upaya, kalau kita merujuk kepada statistik, jumlah orang kurang upaya yang kini mendaftar ataupun berada dalam sektor kerajaan adalah sebanyak 3,724 orang. Maksudnya daripada 2010 sehingga kini, sehingga Ogos 2022, sebanyak
3,724 orang dan jumlahnya masih sangat-sangat rendah berbanding sepatutnya ianya lebih tinggi. Dan cabaran yang kita lihat di sini ada beberapa perkara. Pertama, apabila kita melihat berdasar 1%, harus kita lihat bahawa adakah di kalangan golongan orang kurang upaya mereka mempunyai maklumat yang cukup. Apakah bidang ataupun sektor perkhidmatan awam yang boleh mereka sertai. Hal ini kerana tidak semua sektor-sektor yang berkaitan adalah sesuai untuk golongan orang kurang upaya yang tentu. Mungkin ada segmen-segmen yang sebagai contohnya. Kita tahu bahawa segmen berkaitan dengan keselamatan yang tidak sesuai untuk dimohon oleh golongan orang kurang upaya. Namun sektor-sektor lain harus diberikan penerangan. Dan sebenarnya telah pun wujud garis panduan pemadanan jawatan perkhidmatan awam kepada orang kurang upaya. Jadi pemadanan ini, maklumat ini tidak dapat disebarluaskan kepada ramai pihak. Jadi ini bukan kita melihat pada peranan pihak kerajaan semata-mata. Namun kita juga perlu melihat pada peranan pertubuhan NGO, pertubuhan bukan kerajaan untuk memainkan peranan mereka menerangkan. Sekiranya anda berminat untuk menjadi kaki tangan pada pihak kerajaan, kaki tangan perkhidmatan awam, ini adalah segmennya dan ini adalah kriterianya. Harus diberikan penerangan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat sebagai contohnya, kita dah mempunyai dasar 1%. Dari segi apakah strategi-strategi untuk meramaikan? Sehingga kini kita hanya mempunyai satu garis panduan. Satu garis panduan tata cara. Untuk mengambil orang kurang upaya, kita ambil orang kurang upaya yang ini sebagai contohnya. Untuk kriteria pertugasan ini. Tapi strategi lain-lain sebagai contohnya. Bagaimana sebagai contohnya golongan-golongan OQ yang berada di Institut Pengajian Tinggi. Itu adalah antara komuniti yang paling sesuai sebagai contohnya untuk mengisi jawatan-jawatan yang berkaitan. Harus dilatih seawal mungkin. Itu sebenarnya itu kedua. Dan seterusnya, kita harus juga melihat bahawa dari segi aspek kemahiran, dari segi aspek kemahiran, orang kata apa, employability. Keboleh pasaran di kalangan orang kurang upaya itu harus dipertingkatkan. Kita tidak sahaja merujuk kepada perkhidmatan awam. Di kalangan perkhidmatan swasta, apa yang kita lihat di sini adalah adakah di kalangan golongan orang kurang upaya kita juga turut mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh pasaran. Kita tidak semata-mata untuk melihat golongan OQ tersebut atas aspek kebajikan. Mereka diberikan, kita bagi peluang pekerjaan. Tapi apabila kita berikan peluang pekerjaan atas aspek kebajikan, ia mewujudkan secara tidak langsung diskriminasi. Dan juga mereka terdedah kepada elemen penyalahgunaan sumber manusia. Sebab ada setengah di kalangan orang kurang upaya yang sebenarnya mereka layak menerima pendapatan lebih daripada RM1,500. Tapi dinafikan hak mereka dari segi hanya bergelar status OKU, gajinya adalah RM1,500. Sebab kita apa? Kalau you dapat RM1,500, anda akan layak menerima allowance pekerja orang kurang upaya. Bahkan sewajarnya sekiranya ia ini berkemampuan, mempunyai kompetensi dan wajar mempunyai diberikan gaji bermaruah lebih daripada RM1,500, dia sewajarnya diberikan. Itu perkara dari segi diskriminasi dan juga manipulasi sumber tenaga OQ yang harus kita lihat. Faiz, antara perkara selain ialah bekerja, makan gaji dan sebagainya, sama ada di sektor kerajaan maupun swasta, antara inisiatif yang mahu digalakkan oleh kerajaan adalah dari segi keusahawanan. Kalau kita telitikan, menggalakkan OKU terlibat secara aktif sebagai usahawan, RM50 juta diperuntukkan. Sebagai contoh, ini salah satu je daripada BSN untuk usahawan OKU Micro. Banyak lagi, ada juga beberapa lagi inisiatif-inisiatif yang lain. Bagaimana ianya harus dimanfaatkan oleh OKU terutamanya kepada mereka yang rasa tak naklah makan gaji, saya ada kemahiran, saya ada produk, saya boleh bagi perkhidmatan dan sebagainya, saya nak jadi usahawan. Faiz. Ini adalah salah satu dasar dan usaha kerajaan yang disambut baik oleh komuniti orang kurang upaya. Apa yang harus kita lihat juga, selain pada kita memberikan sokongan luaran berbentuk geran, berbentuk pendanaan, kita juga tidak harus lupa bagaimana ke aspek untuk memberikan pendidikan kepada usahawan-usahawan, termasuk usahawan OQ kita. Kita harus melihat apabila kita ingin memohon satu individu usahawan OQ tersebut, dia ingin memohon satu geran, satu dana dan sebagainya, akan ada prosedur-prosedur yang tertentu dari segi penyediaan kertas kerja yang bersesuaian untuk membolehkan calon usahawan tersebut menerima pendanaan. Jadi selain pada kita menerangkan kami menyediakan geran sekian-sekian, kita harus memberikan bahawa kami juga memberikan latihan pendidikan untuk anda
memohon grant tersebut. Jadi sekiranya kita tidak memberikan ruang untuk diberikan latihan pendidikan, bagaimanakah anda harus membina perniagaan anda? Jadi ini kita seolah-olah menyediakan usahawan OKU itu kita separuh masa. Apabila mereka menerima grant ataupun mungkin mereka layak menerima grant, tapi mereka tidak mempunyai kemahiran pengurusan kewangannya sewajarnya. Ya, betul. Jadi dalam tempoh jangka masa panjang, ini mendedahkan orang-orang OPI tersebut pada risiko-risiko yang tidak diingini. Dan pada masa yang sama juga, di peringkat perlaksanaan, kita harus melihat juga bagaimanakah dari aspek sokongan berterusan, mentoring dapat diberikan kepada usahawan-usahawan OKU. Kita tidak bercakap pada usahawan OKU yang mungkin dah puluhan tahun. Mungkin di kalangan puluhan tahun mereka nak mohon lagi, tidak ada masalah sama ada untuk memperkembangkan. Tapi bagi usahawan OKU yang baru nak berjinak, baru nak masuk, mereka memerlukan sokongan dan juga bimbingan. Jadi kita tidak menafikan bahawa wujudnya agensi-agensi seperti InScan dan sebagainya, bawah MARA memberikan sokongan kepada golongan orang kurang upaya. Namun ianya harus diperluaskan termasuk kepada akses kepada golongan orang kurang upaya yang berada di luar bandar. Ya. Kerana betul kalau kita telitikan isu latihan dan kemahiran seperti macam pengurusan keuangan dan juga macam-macam dari segi nak meningkatkan kapasiti perniagaan dan sebagainya, bukan sahaja OKU tetapi malah orang individu normal juga memerlukan sokongan dan juga bentuk bantuan sebegitu. Okey, kita ada lebih kurang dalam 8-9 minit perbincangan kita ini. Faiz, antara saya tak boleh tinggalkan isu pendidikan ini kerana ini adalah asas kepada OKU dalam nak melonjak diri mereka. Dan kita telitikan di peringkat universiti awam terutamanya semakin ramai, dan saya gembira apabila semakin ramai OKU berada di institusi pengajian tinggi. Tapi berbalik kepada bidang pekerjaan, apabila nak masuk kerja, wujudnya isu seperti diskriminasi, tak dapat kerja, terpaksa cari peluang kerja lain, terpaksa berniaga. 30 juta ringgit disalurkan untuk memperkasa ekuiti pendidikan murid berkeperluan khas, menambah baik fasiliti, peralatan bantu mengajar murid. Sejauh mana komitmen kerajaan ini dilihat menambah baik sistem pendidikan terutama kepada golongan OKU? Apa sebenarnya realiti dan juga permasalahan? Fasiliti ke? Alat bantu mengajar yang mungkin tidak advance atau up to date ke? Kita tidak mempunyai tenaga kerja yang tenaga pengajar yang mahir, yang berkapasiti, yang berkemahiran nak mengajar OKU ke? Pandangan Faiz melihat sebenarnya isu pendidikan. ketiga yang diterangkan tadi sebenarnya ianya merangkumi perkara antara cabaran utama dalam membangunkan sistem pendidikan bagi murid berkeperluan khas di negara kita. Dan komitmen kerajaan apabila memperuntukkan sejumlah perbelanjaan yang khusus untuk membangunkan pendidikan bagi golongan orang kurang upaya adalah satu perkara yang mustahak harus diberikan. Kita bukan sekadar melihat kita membuka sektor pekerjaan, kita memberikan latihan, tapi dari setiap aspek pendidikan kita tidak memberikan ruang kepada golongan orang kurang upaya untuk melanjutkan pengajian mereka. Ini adalah perkara yang inisiatif yang disokong oleh komuniti orang kurang upaya. Bahkan kita melihat aspek pemberian ataupun latihan yang berbentuk sokongan pendidikan antara penerima yang penting. Kita tidak lagi melihat kepada penting sebagai contohnya infrastruktur di sekolah-sekolah penting. Di sekolah-sekolah mempunyai tandas orang kurang upaya. Mereka mempunyai laluan landai, ramp, OKU itu penting. Ianya telah pun dilaksanakan dalam bajet sebelum ini. Namun dari aspek yang menarik adalah aspek pendidikan kali ini, sokongan dari segi pendidikan. Jadi mana kita melihat sokongan pendidikan sebagai contohnya bahan bantu mengajar bagi murid-murid berkeperluan khas. Kita perlukan. Bagi contohnya mesin-mesin braille perlu diperluaskan, perlu diperbanyakkan untuk murid-murid bagi OKU penglihatan. Kemudian kita memerlukan lebih ramai tenaga-tenaga terlatih daripada guru-guru pendidikan khas untuk ditempatkan di sekolah-sekolah pendidikan khas sebagai contoh. Dan pada masa yang sama harus kita pertimbangkan untuk diwujudkan sebagai contohnya pembantu guru ataupun dalam istilah kita namakan pendidikan untuk murid berkeperluan khas kita namakan sebagai shadow aid untuk membolehkan kanak-kanak berkeperluan khas, kanak-kanak murid-murid berkeperluan khas ini mengikuti pembelajaran mereka PNP secara berterusan dan juga suasana yang kondusif. Hal ini kerana sekiranya dalam keadaan dilema sistem pendidikan negara kita sekarang ini adalah jumlah rasio murid dengan guru adalah sangat rendah. Sangat tinggi. Maksudnya jumlah guru adalah kurang berbanding dengan jumlah murid. Dan dalam satu murid, dalam satu di peringkat pendidikan khas,
ada percampuran pelbagai murid-murid orang kurang upaya daripada pelbagai kategori. Jadi apabila diwujudkan sebagai contohnya penjawatan sebagai guru pembantu Schedule 8 ini, dalam aspek sokongan pendidikan, ianya membolehkan golongan orang kurang upaya daripada murid-murid berkeperluan khas mengikuti sistem pembelajaran yang lebih mudah dan juga dari segi kemenjadian mereka menjadi lebih baik. Jadi lebih baik apabila ada bantuan dan juga sokongan itu. Okey, berbaki dalam 2 minit perbincangan, 2-3 minit perbincangan kita ini, harapan dan juga aspirasi Faiz selaku Presiden Majlis Belia OKU Malaysia kepada terutamanya dari segi pelaksanaan lah, kerana kita tidak mahu ianya hanya menjadi omong-omong kosong, perbualan, perbincangan kita sahaja, tetapi pelaksanaan dan impaknya. Harapan Faiz. Pertama sekali adalah satu penting yang sebagai contohnya kita perlu mempunyai satu dokumen garis panduan pelaksanaan bersama, satu pelan pembangunan yang berstruktur. Hal ini kerana kalau kita melihat pada pelan tindakan OKU yang sedia ada, pelan tindakan OKU 2016 akan berakhir pada 2023. Dia akan berakhir pada tahun ini. Jadi perlunya satu pelan tindakan yang lebih dinamik, progresif dilaksanakan untuk membolehkan setiap perancangan yang dilaksanakan ini didapat dilaksanakan, berterusan. Dan yang kedua, sekiranya kita mempunyai sebagai contoh dalam rancangan Malaysia ke-12, kita ada kajian separuh penggal. Jadi perlu sebenarnya ada kajian-kajian tertentu ataupun pelaporan. Apa yang diperlukan pelaporan terhadap setiap inisiatif-inisiatif ini dibentangkan mungkin pada suku ketiga, suku ketiga, suku kedua dan sebagainya dibentangkan. Ini adalah progres terhadap pelaksanaan yang sedia ada. Jadi hal ini membolehkan kepada pihak yang memberikan sokongan pada agensi kerajaan daripada perubahan kerajaan, pihak swasta dan sebagainya memberikan sokongan yang sewajarnya. Dan pada masa yang sama juga secara tuntasnya saya melihat aspek membangunkan golongan orang kurang upaya ini bukan dari kita melihat pada aspek kebajikan semata-mata. Mereka perlu diberikan empowerment ataupun pemerkasaan daripada aspek peluang ekonomi dengan latihan yang tersusun, sokongan yang bersesuaian. Yang kedua daripada aspek peluang pendidikan, di mana kita percaya bahawa dalam realiti hakikat di negara kita, tidak semua golongan orang kurang upaya mampu melanjutkan pengajian mereka, pengajian tinggi. Majoritinya adalah berada di peringkat kemahiran ataupun memerlukan sokongan dari segi aspek bidang kemahiran. Jadi perlunya aspek-aspek bidang kemahiran TVET ini juga diperluaskan kepada golongan orang kurang upaya dan padanan pekerjaan yang bersesuaian itu diwujudkan. Seperti mana kita telah tahu bahawa kerajaan menunjukkan inisiatif perkeso dan sebagainya. Cuma kita harus melihat apakah bimbingan dan sokongan yang sewajarnya diberikan. Sekiranya mungkin golongan orang kurang upaya tersebut dia memohon untuk menyertai sebagai contoh Karnival Kejaya, dia mohon tapi dia tak berjaya dapat. Jadi kita nak tahu kenapa dia tidak berjaya. Dan apa intervensi yang dapat kita laksanakan untuk membolehkan dia masuk ke pasaran pekerjaan selain daripada kita memberikan intervensi sokongan tunai semata-mata. Saluran yang betul untuk dibawa mereka itu satu perkara yang perlu ditelitikan. Agensi-agensi kerajaan juga perlu melihat bagaimana mereka mampu berperanan dalam nak memperkasakan lagi OKU di Malaysia ini. Terima kasih sekali lagi Saudara Muhammad Faiz Suhaimi yang merupakan Presiden Majlis Belia OKU Malaysia berkongsi pandangan dan juga cetusan idea melihat kepada Belanjawan 2024, pelaksanaannya dan bagaimana ianya memberi impak kepada OKU dan memperkasakan, memberdayakan mereka sekaligus meningkatkan kemahiran dan juga produktiviti menyumbang kepada pembangunan negara. Baik, sekian saja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam siaran yang akan datang. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.